istikharah dulu mungkin untuk tunggu Betul. sama ada macam lepas ni nak join ke tak? Bantuan-bantuan Mercy Syria dan sebagainya ni. Macam tu kan. Kita tunggu rakan-rakan kita yang lain untuk kita masuk juga. So sementara tu saya suka untuk sharing juga. InsyaAllah ini adalah talkathon kita siri ke-24. Kita dah bermula daripada 6 Oktober hari itu bersempena dengan sambutan Bulan Kesihatan Sedunia. Okey, dan kita bawakan pelbagai speaker dan juga pelbagai topik yang kita bincangkan. So hari ini topiknya yang sangat-sangat special untuk yang saya propose sebenarnya tajuk ini adalah berkaitan dengan empower your personality through volunteerism. Di mana saya percaya sekarang ni kita even kita punya universiti sendiri bercerita tentang humanizing education. So everything about contributing back to the society. Jadi tidak ada saya rasa orang yang sesuai untuk berkongsi itu melainkan orang yang memang berada di lapangan sendiri. Selama dah beberapa tahun saya rasa. Dan jadi kita bawakan sendiri ikon humanitarian untuk berkongsi kepada kita, memberi inspirasi. Semoga kita bersama-sama walaupun mungkin tak besar sumbangan kita tapi apa yang mampu kita berikan dan juga kita berkongsi dengan ummah terutamanya. Baik. Di samping itu kawan-kawan yang lain sementara menunggu ni mungkin boleh ada apa-apa nak hi-hi ke dengan speaker kita. Jarang-jarang kita boleh bawakan selebriti kita ni. Sahabat saya Mas Hafika, Masya Allah. Sebenarnya nak cerita sebab ramai je sebenarnya orang yang ada sifat nak join mission sekali. Antara sahabat saya yang tengah tonton ni lah Mas Hafika, ada ramai lagi. So rasanya macam nak panggil Kak Mastura lah senang. Rasa macam Boleh. kalau kita pun rasa macam jauh je bila Kak Mastura, okey Boleh. Allah. So macam Kak Mastura dan yang tengah tonton live ni mesti tengah terfikir macam mana cara dia untuk kita nak bantu masyarakat. So ini antara satu inisiatif yang sangat bagus dan sebenarnya saya sendiri rasa kita harus pujilah sebab walaupun kita sekarang ni tengah alami gelombang COVID-19, susah nak buat program tapi masih meneruskan lagi perjuangan untuk apa? Untuk kita nak tanamkan macam mana Nabi sebut khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak bagi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Kepada kita nak hai jugalah kat Zulfa, Nurul Adnin, Awatif. Rasanya majoriti student kan ataupun ada juga kaunselor lain yang join ni? Daripada office kami adalah beberapa juga wakil daripada kaunselor-kaunselor yang lain dan juga untuk pengetahuan Sister Hazwani, kita ada campur, ada staff, ada student, ada yang daripada luar UAE sendiri. Dan kita ada penonton yang setia daripada talkathon yang pertama sampai sekarang ni dah ke-24. Alhamdulillah. Allah, bagus, pecinta ilmu betul ni. Masya Allah. Sebelum ni dengan Imam Muda Hassan Ya, semalam. Oh, semalam bincang pasal apa? Semalam kita bercerita tentang bahagia itu bukan milikku, how to deal with rejection. Moderatornya saya juga. Masya Allah. So sebelum tu kita bercerita tentang how to move on. Best topik-topik ni, alamak. Kenapa tak tahu, tak nak join? Kita ada banyak topik yang menarik lagi, nanti ada mungkin esok dan sehingga kepada 13 hari bulan kita akan ada talkathon dan nanti pada 17 hari bulan insyaAllah baru kita akan ada closing lah. So ada banyak-banyak lagi, mungkin lepas ni Sisa Azwani boleh follow rapat kita orang pula. Ni insyaAllah memang yang cadangkan topik tu Kak Mastura lah, topik-topik setiap program tu. Kita ada satu office. Kita keluarkan brainstorm sebab kita bawa segala aspek semampu kami untuk cover isu berkenaan dengan yang menyumbang kepada kesihatan mental. Macam malam ni, mengapa saya memilih tajuk Empowering Your Personality Through Volunteerism, kerana saya sendiri percaya bahawa keinginan kita untuk membantu orang itu boleh juga secara tidak langsung memperkukuhkan personality kita dan juga kadang-kadang ada juga orang yang dia nak menguruskan emosi dia, jadi nak menguruskan emosi dia, saya bantu orang. Dengan membantu orang, jiwa dia jadi lebih tenang. Jadi kat situ yang menyebabkan saya rasa tajuk ini dipilih lah oleh saya.
Hopefully kita boleh mencapai objektif itu supaya volunteerism ini juga selain daripada kita nampak kita bantu orang, tapi sebenarnya kadang-kadang dengan membantu orang kita membantu diri kita. Betul. Masya Allah, Ha. setuju. Okey, jadi kita dah sampai ke 30 orang. Nombor pun insya-Allah saya rasa akan increasing selepas ini. Tapi saya tak nak kalau boleh mengambil masa yang sepatutnya diberikan kepada speaker kita, tapi moderator yang banyak cakap kan, tak nak macam tu. Orang yang berilmu kena kita dengar juga, Masya Allah. Okey, jadi insya-Allah boleh mungkin kita boleh mulakan kita punya talkathon ini dengan umur kita Al-Fatihah. Semoga kita dapat keberkatan untuk program kita insya-Allah. Amin. Amin. Okey, saya rasa walaupun yang lain ni mungkin dah banyak menonton saya juga, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sekali lagi. Jadi nama saya adalah Nur Mastura Muhammad Arif, boleh panggil Sister Mastura, Kak Mastura, biasalah untuk kita student bersama dengan student. Itu adalah gelaran-gelaran yang biasa. So jadi pada malam ini sekian kalinya saya menjadi moderator kepada speaker yang sangat hebat di depan saya untuk tajuk Empowering Your Personality Through Volunteerism. Jadi untuk sidang hadirin penonton, pendengar yang mendengar kita pada malam ini, kita ingin berkongsi bagaimana volunteerism itu atau humanitarian mission itu boleh memberi menyumbang kepada pembangunan karakter kita, pembangunan personality kita juga secara keseluruhannya. Jadi tanpa buang masa, saya ingin menjemput speaker kita Sister Hazwani Helmi untuk mungkin walaupun dah ramai yang kenal tapi memperkenalkan diri lagi, sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi mungkin boleh silakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi lah nak ucapkan terima kasih kerana memberi ruang dan platform. Sebenarnya Kak Mas, Kak Mas pula. Boleh. Okey Kak Mas lah. Sebelum ni pernah terfikir sebenarnya waktu PKP kita kan macam banyak duduk kat rumah. So banyak fikir macam aduh aku ni dah nak habis belajar dekat UIA dah, apa contribution yang boleh bagi balik. Rasa macam tak best bila kita graduate tanpa ada bagi apa-apa yang at least lah kita boleh sama-sama bantu untuk pelajar-pelajar nak menjerumus dalam bidang kemanusiaan juga ke dan sebagainya. Tok Allah makbulkan. Kita ada Korea kat sini, Muhammad Hafiz, Mamu. Saya share Masya Allah. Hai Mamu. So Alhamdulillah Allah bukakan ruang. Sahabat saya Amani dia contact saya. Selalunya kita orang macam classmate ataupun groupmate. Dia contact untuk ajak jemputan. Alhamdulillah dapatlah bersama-sama. So saya perkenalkan, introduction panjang pula kan. Nama Nur Hazwani Afikah binti Helmi. Kena sebut elok-elok Afikah sebab hari tu saya ingat masa zaman sekolah dulu saya rapat dengan kawan Cina. So dia katalah, saya tanya dia, you ingat tak nama penuh I? Dia dengan penuh confident dia cakap, yes I ingat lah, nama you Nur Hazwani Afrika. Memang macam tahulah kita pernah pergi mesin Afrika kan, tapi dia macam Allah Akbar. So Nur Hazwani Afrika pula, Afika. Dan berusia 23 tahun. Macam yang Kak Mas dah war-warkan tadi, kita orang sebenarnya biasanya sekali dengan kakak Heliza Helmi, The Helmis lah. Tapi kali ni sebab kakak pun ada urusan lain dan saya pun ada Alhamdulillah rezeki bersama dengan anda semua. So, sebab itulah kita separate. Selalunya together lah. Kalau together lagi the more the merrier macam tu kan. Dan sekarang ni setengah melanjutkan pelajaran di UIA, ambil jurusan psikologi. Itulah sedikit berkenaan dengan diri ini. Masya Allah. So mana kita tahu kan dalam kita berdoa tu memang ada titik pertemuan tu sebenarnya. Saya pun sendiri rasa benda ni tak akan berlaku sekiranya kita tidak doa-doa daripada orang-orang lain juga mungkin yang inginkan melihat macam mana kita nak memberi kepada masyarakat. Lagi-lagi kat luar sekarang ni dah banyak tokoh-tokoh macam contoh Ustaz Abid Liu dan sebagainya. Kita nampak tokoh-tokoh yang tangannya paling laju untuk memberi sumbangan. Kan? Jadi untuk itu suka untuk saya tanyakanlah dengan Sister Hazwani. Bagaimanakah permulaannya untuk Sister Hazwani mula menceburkan diri dalam bidang humanitarian ini ataupun volunteerism ni? Allah. So mungkin ramai yang tahu ataupun mungkin ramai yang belum tahu, saya dulu ni sebenarnya pemalu. Sangatlah pemalu. Saya ingat lagi masa zaman sekolah rendah dulu, saya rapat dengan cikgu praktikal. So dia waktu hujung tahun kan kita tak ada belajar apa sangat. So dia panggil, okey, dia kata siapa di sini yang pandai menyanyi?
Itu semua tak nak angkat tangan lah. Saya pun macam tunduk ke bawah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, saya tak nak sebut lah nama dia siapa sebab waktu zaman sekolah dulu kan. Dia angkat tangan, saya ingatkan dia nak menyanyi. Dia angkat tangan, lepas tu tiba-tiba dia tunding kat sini. Saya macam, ya Allah, geramnya rasa. Tapi takkanlah dah orang tunjuk kat kita, takkanlah kita tak pergi ke depan kan. So nak tak nak saya terpaksalah pergi. Sepanjang saya nak pergi ke depan tu, di hadapan kelas tu saya pegang dada saya macam, ya Allah, nervous. Punyalah saya pemalu. Lepas tu saya pun menyanyi sampaikan cikgu pun rasa pelik. Hazwani, kamu ada sakit jantung ke? Sebab sepanjang tu saya nyanyi macam negaraku pada negaraku. Punya menunjukkan saya bukanlah seperti apa yang Kak Mas tengok saya sekarang, sahabat-sahabat yang join Google Meet ni ataupun sekarang ni live dekat Facebook juga Ya betul, kita ada kawan-kawan di Facebook juga. Allah, kawan-kawan Facebook tengok macam, ya Hazwani tahu bercakap. Oh, tak. Dulu tak macam ni pun. Sampailah satu tahap, mungkinlah kakak saya ni tengok, dah teruk sangat dah adik aku ni pemalu kan. So dia pun hantarlah saya pergi, masa tu camp motivasi yang diuruskan oleh ni, Dr. Teguh Ismadi. Masya Allah. Ismadi, dia merupakan guru pertama saya lah. Dan masa dalam program tu, dia mengajarkan saya satu perkara yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan matlamat. Saya terang saya cakap waktu yelah kecil-kecil itu pun tak pernah terfikir. Kalau contoh kawan cakap kau nak jadi apa? Nak jadi doktor? Nak ikut jadi doktor. Kalau tanya kau nak jadi lawyer? Ikut jadi lawyer. Memang tak ada arah tuju, tak ada tujuan. Sampailah pada waktu belasan tahun tu diberikan ilmu matlamat, saya pun tulis. Antara yang saya tulis adalah nak pergi Syria, nak pergi negara orang yang susah agar dapat membantu mereka. Masa itulah belasan tahun. Masa tu 16 tahun. Lepas tu saya pun berdoa. Sampai satu tahap saya mengaku penat jugalah. Saya macam bila Allah nak mengabulkan doa ni kan, kita macam nak sangat pergi. Lepas tu Allah susun perjalanan yang sangat-sangat cantik pada usia 20 tahun. Masa tu kita masa ta'aruf week. Masa first degree tu tiba-tiba saya dapat panggilan. Panggilan yang sangat mendebarkan. Masa tu saya tengok, oh kakak saya call. Pelik lah juga, masa tu kita dah habis ta'aruf kan. Dia pun call, dia kata Ika, Kak Jan nak cakap sesuatu ni. Benda ni berkaitan dengan masa depan Ika. Bayangkan kalau lah soalan macam ni diajukan pada korang, mesti korang rasa macam apa benda ni, cemas kan. So, saya pun cakap lah, apa ni Kak Jan? Cuba Kak Jan cakap elok-elok. So Kak Jan pun cakap lah, Kak Jan tu kakak saya lah, Heliza Helmi. Saya panggil. Kak Jan pun cakap, okey macam ni. Memandangkan Ika baru je nak masuk first sem, first degree. Tapi Kak Jan nak tanya Ika lah, ini pun kalau Ika nak. Antaranya adalah Kak Jan dapat panggilan untuk pergi misi luar negara di Yaman dan juga Syria. So Alhamdulillah nama Ika naik sebab nak pergi misi ke luar negara, especially tempat perang ni bukan senang. Dia ada rules and regulation semua tu. So tiba-tiba nama naik, Ika nak pergi ke tak? Kalau Kak Mas berada di situasi saya masa tu, Kak Mas macam mana nak sebab rugilah kita nak sama belajar kan, nanti ketinggalan dengan kawan-kawan. Kau nak pergi sana. Kak Mas macam mana? Susah nak jawab tu. Susah kan? Saya Wani cerita pun saya dah meremang bulu roma ni. Masya Allah. So masa tu saya macam ya Allah pening kepala. Perasaan, bayangkan dua-dua impian saya sebenarnya nak menjadi pelajar UIA sejak umur 16 tahun. Saya tak tahu lah kenapa umur 16 tahun ni banyak sangat impian nak jadi aktivis kemanusiaan, nak belajar dekat UIA. UIA ni something special lah sebenarnya. Saya ingat lagi masa first time saya datang UIA ni, dia macam tempat yang macam tak tahulah, satu tempat yang lain daripada lain. Mungkin dari segi sudut kan kita ada pelbagai culture, ada Melayu, Arab. Jadi saya ni jadi suka belajar melalui manusia. Ada setengah orang macam ni, okey kita belajar. Ada setengah orang, saya suka berkawan. Sebab tu saya suka berkawan dengan semua orang. So berbalik pada cerita tadi tu, saya dah runsing, saya pun istikharah. Saya buat istikharah. Lepas tu saya musyawarah, tanyalah pendapat ustaz kan, guru-guru. Surprisingly pada saat mula-mula tu, semua guru-guru tak bersetuju. Diorang kata janganlah pergi sana, nanti kalau apa-apa terjadi macam mana? Nanti apa pula akan jadi nanti sebab dah tahu dah Ika pergi mission, nanti Ika banyak program pula. Nanti akan lupa nak study. Fikir pula macam tu kan. Okay. So better focus on your study. Itu pandang majority guru-guru lah. Sampailah satu tahap, ada seorang guru ni yang sangat menyentuh hati saya. Itulah guru yang kalau siapa rajin tengok Quran Time dekat TV Al-Hijrah, Tuan Fazrul, itulah guru saya pada ketika itu. Dia cakap sesuatu yang memang sampailah pada hati. So antara perkataan yang dia katakan pada ketika itu adalah, Ika, sebenarnya belajar ni bukan semata-mata di dalam kelas.
Belajar universiti yang sebenarnya adalah sepanjang hidup kita akan sentiasa belajar. Contoh, kita boleh belajar dengan kanak-kanak berusia 6 tahun berkaitan dengan akhlak. Kita boleh belajar dengan sahabat-sahabat kita berkaitan dengan mungkin kesabaran. Kita boleh belajar dengan mak ayah kita tentang kasih sayang. Sepanjang hidup kita, kita tidak akan berhenti belajar. Jadi Ika, bagi pandangan saya, pergilah dengan tujuan belajar dan jadikanlah rakyat Yaman, rakyat Syria ataupun mana-mana sahaja negara yang Ika pergi, jadikan mereka sebagai guru kamu. Masya Allah, saya betul-betul terkesan. Saya rasa macam, okey, tak pernah terfikir bahawasanya kita pergi misi kemanusiaan ni sebenarnya adalah untuk kita belajar daripada mereka. Mereka ni rakyat Syria, rakyat Yaman ni, saya jadikan mereka sebagai guru saya. So banyak sangat, insya-Allah sebentar lagi, mungkin round kedua kita akan kongsikan betapa mereka ini insan yang sangat bersyukur, bagaimana mereka ini sentiasa bahagia. Saya berhairan macam pergi sana, macam mana diorang boleh stres tu of course ada, memaparkan sifat yang sangat terbaik untuk kita. Jadi itulah sedikit macam mana saya boleh terlibat dalam misi kemanusiaan. Bermulanya dengan niat dan menulis matlamat. So cara nak menulis matlamat ni macam mana pula kan? So saya suka kongsikan dalam bentuk akronim iaitu SRI, SRI. S bermaksud kita kena pastikan matlamat kita itu spesifik. Contoh, saya ingat lagi sekali lah umur 16 tahun masa tu. Saya ada harapan sangat masa ya Allah, bestnya kalau dapat pergi umrah. So saya pun tulis lah masa tu, family kita orang pun masih tak adalah senaman. Biasa je kan, so nak pergi umrah tu kita tahu kosnya sangat tinggi. Tapi impian saya macam teringin lah nak pergi satu keluarga. So saya tulis dalam kertas bila, pada bulan berapa, dan masa tu saya tulis juga nak pergi dengan siapa. Saya tulis satu persatu, nama mak ayah saya, nama adik-beradik saya, dan waktu saya tulis tu saya dapat bayangkan dah, saya dah imagine saya berada dekat Mekah menuju ke Hajarul Aswad bersama dengan keluarga saya, dan alhamdulillah Allah makbulkan. So sebab tu kena spesifik. Kalau boleh tulis matlamat tu yang sampai kita rasa kita dah capai benda tu. So pertama spesifik. Kedua adalah SR, kena realistik. Kadang-kadang bagus kalau kita ada impian sangat besar, tapi kalau yang contohlah ni contoh ya, tak ada berkaitan dengan sesiapa. Contohlah result kita ni CGPA mungkin dalam 2 pointer. Tapi kita berazam macam okay, aku nak graduate dalam 4 pointer. Kan jurangnya agak susah. Kita tahu once dah 2 pointer ni agak mencabar. Bukan mustahil, tapi agak mencabar. So kita kena letak mengikut pada kesesuaian dan kemampuan diri kita sendiri. Sebab kalau kita letak matlamat yang terlalu hebat, terlalu besar, kita akan cepat give up. So kita tak nak benda tu. So kita kena realistik. Dan yang terakhir, huruf I adalah Islami. Maksudnya kita kena pastikan matlamat kita ni akan membawa kita makin dekat dengan Allah ke tidak. Contoh kalau nak dapat keputusan cemerlang ni kan, adakah benda ini membuatkan kita makin bersyukur, makin banyak amalan kepada Allah. So semua perkara ini kita harus rangkumkan supaya kita sentiasa ada matlamat ukhrawi. Wallahu a'lam. So ada 3 take away kita baru round pertama ni kita dah dapat dah 3. SRI, SRI iaitu specific, realistic dan Islamic. So walaupun apa juga kita punya matlamat, perlu meletakkan ukuran sama ada mendekatkan kita dengan Allah ataupun semakin menjauhkan kita daripada tujuan asal kita. Alright, baik. So saya sebenarnya bila semasa dengar tu saya macam meremang bulu roma umur 16 tahun dah ada cita-cita macam tu, dan bila di persimpangan nak sambung belajar di UIA, betul UIA adalah satu tempat yang sangat lain. Saya sendiri bila masuk kerja pun rasa macam lain UIA ni, aura dia lain. Jadi pada ketika itu, selepas dah buat kiranya daripada umur 19 ke 20 tahun, around that age lah baru mula pergi ke misi. Betul. Okay. So sekarang first mission, actually first mission tu start dekat Malaysia dulu lepas SPS. Kakak bawa pergi yang masa misi banjir Kelantan. Waktu tu yang paling teruk tahun 2014 kot tak silap. So 2014 tu. Oh, okay, nak cerita jap. Waktu pengalaman mula-mula pergi mission tu, culture shock. Sebab kita ni biasa jenis yang macam dalam keadaan yang selesa. Faham kan maksud saya? Macam tiba-tiba pergi pula tempat keadaan macam tu, macam culture shock. Tapi lepas tu saya kerap pergi mission di Malaysia dulu. Alhamdulillah dia melatih kita jadi lebih cepat adapt dengan situasi yang bencana lah.
Macam tu. Jadi kalau kira secara puratanya, berapa tahun dah penglibatan Hazwani dalam bidang Hmm, volunteerism dan juga humanitarian ni? dalam kalau start serius rasanya 2017 apa 19. 4 tahun macam tu lah kot. Hmm. Baru lagi. Kakak saya tu dah lagi berapa 7 tahun dah kot. Masya Allah. Saya rasa dalam 4 tahun ni mungkin ada pelbagai, ini saya yakin lah, ada pelbagai pengalaman yang macam ada yang mungkin kita pengalaman tu datang dan kita boleh lupa. Tapi ada juga pengalaman yang betul-betul memberi kesan kan. Kalau macam saya sendiri kadang-kadang ada beberapa kes yang kita handle, ada beberapa tu yang memang betul-betul walaupun kita cuba nak lupa tapi dia ada kesan dekat kita. Jadi Yeah. kalau daripada sudut itu pula, pengalaman yang paling-paling terkesan dan tak boleh dilupakan oleh Hazwani sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman tu. Masya Allah. Bila sebut pasal pengalaman yang paling terkesan dan yang tak boleh dilupakan terlalu banyak, menunjukkan orang Syria, tak kisahlah Syria ke Yaman ke orang Palu Indonesia ke, mereka, saya perasan pattern dia sama tau. Setiap kali Allah memberi bencana ataupun ujian yang sangat dahsyat, kesabaran dan kesyukuran mereka pun jadi dahsyat. Itu pattern yang saya nampak. Biasanya macam tu. Contoh lari kejap daripada isu Syria ke Yaman. Yaman ni antara negara Arab yang paling miskin. Bayangkan rumah diorang ni dibina dengan pelapah tamar dan sampah sarap. Katil mereka berlantaikan debu tanah yang berlecak. Itulah rumah mereka. Dan masa tu saya ingat lagi bila kita orang sampai je, ada seorang wanita ini dengan senyuman yang sangat manis, dia kata, tafadhali, mari. Dan kita orang pun masuk dan dia punya happy, dia nak bagi, kan antara akhlak Nabi kan meraihkan tetamu dengan sebaik mungkin. So mereka punyalah nak meraihkan kami ni sebagai tetamu mereka ni, diorang hidangkan air kosong. Kira ini yang paling the best lah, sebab diorang dari segi kekurangan air pun sangat dahsyat juga. So diorang pun hidangkan kepada kami. Lepas tu diorang macam, bayangkan culture orang Arab ni, bila tetamu datang, diorang akan pakaikan pakaian yang paling terbaik, paling the best lah. Tapi yang menyentuh hati saya adalah pakaian paling terbaik mereka adalah pakaian jubah yang sudah pun terkoyak, warnanya telah pun lusuh. Itu saja yang mereka ada. Itu pakaian terbaik. Bayangkan pakaian harian mereka macam mana. So ini antara perkara-perkara yang memberi kesan kepada saya. Dan antara satu lagi kisah yang kalau boleh nak dikongsikan. Waktu tu di Syria. Kami pergi waktu bulan yang paling musim sejuk yang sangat teruk. Waktu 10 tahun, waktu kita orang pergi tu paling teruk lah. Sampai ke satu tahap nak menceritakan betapa teruknya musim sejuk ketika itu. Salji turun sangat lebat. Kita orang pakai baju berlapis-lapis. Tapi sampai kita orang pakai baju berlapis dan kasut yang kira waterproof lah. Tapi still boleh masuk dalam kaki kita orang. End up bila kita orang nak semayang tu, kita orang nak ambil wuduk kan. Kaki kami ni terlekat disebabkan terlalu sejuk beku, dan bila kita orang nak kira nak membuka ruang-ruang kaki tu, krak. Ya Allah, sakitnya. So, ya Allah, itu kami. Bayangkan waktu hujan salji lebat turun, kami ternampak 3 orang kanak-kanak datang ke arah kami dengan senyuman yang lagi sekali, senyuman yang manis. Dan yang buat saya terkejut adalah mereka pakai sehelai baju sahaja. Dan kasut mereka adalah selipar dan dibaluti dengan tisu. Umpamanya kononnya itu stokin bagi mereka lah. Tisu. Saya waktu tu, Allahu Akbar, saya sangat terkesan. Dan kita boleh tengok walaupun diorang senyum ke arah kita, tapi dalaman mereka tu, mereka sejuk. Ada banyak kita boleh jumpa anak-anak Syria ni mati disebabkan kesejukan yang melampau. Meninggal sebab tu sahaja. Dan dari segi satu situasi lain pula, masa tu kita orang pergi kawasan lain. Ni cerita lain, kawasan lain. Ni cerita kawasan yang baru pula. Kita orang nak bagi makanan, makanan lah. Kita orang terkejut, sampai-sampai je panjang berderet orang beratur. Kita orang pelik lah macam, kenapa diorang beratur panjang sangat ni kan? Rupa-rupanya diorang nak dapatkan makanan. Dan makanan itu adalah nasi dan sup sahaja. So diorang pun beratur. Memang beratur panjang, sampai kan ada saya dengar cerita, ada seorang budak ni
rumahnya jauh dalam 3 kilometer. Sanggup datang beratur, tunggu lama pula tu dengan kesejukan, pakaian pula selai sepinggang. So bayangkan saya nak bagi gambaran betapa situasi mereka ni sangat-sangat dahsyat. Dan bila ada seorang adik ni dia dah dapat makanan dia kan, dia happy. Dia macam, boleh bawa balik kat family. So jalan-jalan kami pun ekor dia. Kita orang pergi follow. Nak jadikan cerita, makanan dia terjatuh sebab tanah lecak. Terjatuhlah makanan dia. Ya Allah, masa tu saya nak nangis. Dah lah dia. Rumah dia 3 kilometer. Beratur lama gila. Dapat makanan sikit je pun. So makanan dia dah jatuh dah. Ingatkan dah macam menangis lah kan. Dia tak nangis. Malah dia ambil balik, dia kutip balik nasi yang dah bercampur dengan tanah liat yang kita tak tahulah, mungkin ada tercampur air najis dan sebagainya. Dia ambil balik, dia letak. Lepas tu sambil-sambil tengok kami, dia senyum. Kata, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kami macam, ya Allah. Kalau kita lah kan di Malaysia ni, kita duduk rumah, kadang-kadang dah bosan dah. Ya Allah, asyik makanan ni je. Pun berumah. Tapi diorang, what to do? Itu yang nak menggambarkan benda paling terkesan. Mereka punya sifat kesyukuran ni sangat-sangat tinggi. Kan Allah sebut dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksud dia, jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Sebab tu kita tengok, nikmat ni tak semestinya dari segi sudut kekayaan semata-mata. Tapi kadang-kadang kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang saya tengok di kalangan rakyat Syria, Yaman dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan Allah sendiri sebut dalam Al-Quran banyak. Allah sebut, qalilan ma tashkurun. Maksudnya sangatlah sedikit orang yang bersyukur. Nak menjadi bersyukur ni saya mengaku bukan perkara yang mudah. Sebab tu Allah sebut sangat sedikit orang yang bersyukur. Tapi mudah-mudahan bila kita sentiasa cakna mendapatkan informasi berkaitan dengan Syria, Yaman, Indonesia dan sebagainya, insya-Allah benda ini melatih diri kita menjadi orang yang bersyukur. Kerana bersyukur ini Allah akan sudah semestinya akan memberi kebahagiaan. Mudah-mudahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay. Dengar tu pun, saya sebenarnya dah nak mengalir air mata ni. Tapi saya kontrol Moderator kena kontrol. Okay, baik. Melihatkan situasi itu pada usia semuda ini, saya percaya impact itu akan memberikan satu perubahan. Mungkin perubahan daripada sudut pandang ataupun perspektif daripada sudut kehidupan. Ialah kita daripada keadaan yang serba-serbi, alhamdulillah mungkin cukup sekitar kita, tapi bila kita pergi ke sana dan kita melihat sendiri keadaan-keadaan di sana, semestinya akan memberi kesan. Jadi daripada sudut pembangunan kendiri itu sendiri, saya terus masuk sikitlah daripada aspek personality ataupun karakter ni kan. Bagaimana secara generalnya secara general Hazwani melihat sebelum menyertai misi-misi sama ada di Malaysia ataupun di luar, dan selepas terlibat secara langsung, misi pun semakin lama kalau saya tengok update semakin lama semakin mencabar misi-misi The Health Miss yang pergi ni. Jadi bagaimana, ada tak nampak perubahan pada sudut karakter diri sendiri? Saya sebenarnya sangat suka dengan soalan ni sebab memang betul ada perubahan dia. Saya mengaku saya bukanlah insan yang tiba-tiba lahir je terus jadi baik. Tak. Saya mengaku dulu saya banyak buat kesilapan, saya banyak, kita kadang-kadang budak masa muda-muda belasan tahun tu kita until now pun still nakal-nakal lagi. Tapi impak pergi misi kemanusiaan ni dia mengajar kita untuk, pertama yang bersyukur tadi tu, erti syukur, dan yang kedua adalah untuk melahirkan rasa kasih sayang kepada semua orang. Kerana kan dalam hadis Nabi ada sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang jika kita tidak menyayangi saudara kita macam mana kita sayang dengan diri kita sendiri. Jadi saya rasa hadis ini memang sangat bertepatan nak menggambarkan itulah yang saya rasa mungkin sedikit sebanyak nampak lah. Sebab dulu saya mengaku saya jenis yang macam, contoh waktu zaman sekolah kan, macam okay, cita-cita nak jadi apa? Nak jadi lawyer. Sebab apa? Sebab nanti boleh beli rumah, boleh, semuanya berkaitan dengan diri kita sendiri. Tak pernah terfikir macam nak tolong ummah ke, nak buat, memperjuangkan macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih di usia muda dia manfaatkan kerana apa? Untuk Allah dan Rasul, untuk memperjuangkan agama. Tak ada pun matlamat macam tu. Sampailah waktu tu saya yakin mesti ramai ingat ni yang Asyahid Arwah Ahmad Ammar. Kan dahulu memang viral sebab di usia 21 tahun dia telah melakukan banyak contribution untuk ummah. Jadi
Masya Allah lah, dia menjadi satu asbab yang sangat besar macam mana saya nak terlibat dalam misi kemanusiaan. Dan itulah dia. Maknanya misi kemanusiaan ni kita tidak memikirkan untuk diri kita saja, tapi sebenarnya kita fikir macam mana nak tolong orang lain. Macam Kak Mas cakap awal-awal tadi lah, bila kita melihat orang bahagia ataupun menolong orang lain, itulah kebahagiaan kita. Kita sebenarnya menolong diri kita. Wallahualam. So, adakah di situ juga Hazwani rasa yelah dengan membantu orang tu pergi ke sana, masalah yang kita ada, kita hadapi mungkin kita rasa macam sangat kecil berbanding masalah mereka. Adakah itu juga boleh membantu Hazwani dalam menguruskan yelah stres sebagai pelajar, stres sebagai selebriti kan, selebriti influencer ni ada juga stres-stres dia tertentu kan. Ada tak sedikit sebanyaklah merasakan macam bila pergi misi ni terasa ringan sikit apa yang kita sedang hadapi. Macam tu. Masya Allah. Sebenarnya, ya, kami sebenarnya baru meeting dengan NGO MAPIM, baru program, dan kita orang berdiskusi lah macam mana, sebab sekarang ni tengah PKP dan kita macam boleh keluar memberi bantuan kepada rakyat Syria. Sebab kita orang Alhamdulillah MAPIM bersama dengan tim MAPIM ni kita dah bina 40 buah sekolah. Ni semua Masya Allah hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia. So sangat-sangat Masya Allah. Dan kita juga ada buat rumah untuk rakyat Syria. Sebab kenapa kita nak buat rumah? Kerana setiap kali kami pergi mesti kita kena bina kemah yang baru. Sebab cuaca di Syria sekarang bila panas sangat sampai kan terbakar diorang punya kemah. Itu satu. Kedua, bila musim salji yang sangat teruk, dia akan efek dari segi sudut diorang punya bumbung kemah tu. Kan nanti dah masuk, sebab kemah ni tak adalah boleh tahan lama sangat. Jadi itu satu, dan mengakibatkan saluran air yang bila daripada salji jadi air, dia akan jadi banjir. So diorang nak tidur macam mana? So disebabkan itulah MAPIM mengambil inisiatif untuk membina rumah. Mungkin boleh war-warkan juga kepada sahabat Handa kalau nak berinfak dengan harga RM600 untuk seorang. Boleh kita binakan rumah untuk mereka. Tapi kalau nak kumpul infak secara berterusan, RM4,000 sahaja. So bolehlah kumpul antara family dan sebagainya, boleh infakkan ke www.rayuansyria.com. Sebelum ni kami pakai website www.tabungsyria.com. Tapi Allah Maha mengetahui lah, kita mengalami pelbagai cabaran sedikit sebab katanya pihak daripada negara yang tidak menyukai Islam telah pun mencerobohi website tersebut. So itulah kenapa orang macam DM juga kat saya macam kenapa saya tak boleh nak log in website sebelum ni, disebabkan isu wallahualam lah, ini apa yang saya dapat lah. So website terbaru www.rayuansyria.com. Dan ada banyak lagi projek-projek yang kita bakal lakukan. Dan tapi terbantut disebabkan PKP. Kita cakap macam mana, sebab kita nak rasmikan dah sekolah. Sekolah tu pula saya nak kongsikan satu cerita. Masa tu masih lagi dalam pembinaan sekolah. Tapi ramai gila budak-budak Syria yang comel-comel ni dia datang. Lepas tu dia macam seumpamanya nak mengatakan bila nak buka sekolah ni, tak sabar nak belajar. Sebab sekolah asal rakyat Syria yang saya tengok depan mata saya, bayangkan tak ada langsung bangunan. Maknanya yang ada adalah kerusi meja yang telah pun maknanya yang macam nak kata roboh pun ada jugalah, meja tu tak stabil. Lepas tu tanah liat, tanah lecak, itulah sekolah mereka. Masya Allah. Dan disebabkan itulah kenapa kita nak bina sekolah terbaru ni, sebab kita nak buat satu sistem. Macam mana rakyat Malaysia menikmati contoh kita sebagai pelajar UIA kan. Kan kita ada satu sistem yang walaupun ada cabaran dia, kita UIA kita tahulah ada cabaran dia kan. Tapi at least dalam keadaan yang selesa, ada inisiatif buat Google Meet. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk kita belajar. Tapi mereka ini tengoklah macam kadang-kadang bom sana, bom sini, kita baru bina sekolah tiba-tiba bom pula. So sebab itu kita walaupun tiap kali kita membina satu bangunan dibom, tapi insya-Allah lah mudah-mudahan kita tak patah semangat untuk sentiasa binakan balik pembangunan kepada. Kenapa ilmu ni sangat penting? Kerana man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, man aradahuma fa alaihi bil ilm. Maksudnya apa? Jika kita inginkan dunia, kita kena ada ilmu. Kalau nak akhir,
kita kena ada ilmu. Kalau nak kedua-duanya, kena ada ilmu. Jadi disebabkan itulah rakyat Syria ni senjata dia ada apa je? Diorang tak ada senjata. Senjata mereka adalah doa dan ilmu. Mereka pun ada impian yang sama macam kita juga, nak berjaya, nak ada pekerjaan supaya untuk membantu negara mereka sendiri. Masya Allah. Jadi sebabkan itulah kami merayu sangat-sangat fikir macam mana nak pergi balik. Dalam perancangan untuk pergi ke sana, tapi kita kena fikir dari segi sudut pelbagai aspek. Sebab takut-takutlah sebab bila pergi ke sana, anak Syria, diorang tak tahu macam COVID tu apa. So kita pelbagai sudut. Tapi doakanlah mudah-mudahan COVID ini berakhir dan kita boleh terus melaksanakan tugas-tugas penting di sana, insyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Ya, untuk kalau saya melihat pun secara rata-rata di media sosial, mana-mana rakan-rakan yang kalau nak pergi menghantar misi bantuan keluar tu memang terbantuklah untuk seketika ini kan. So saya pun percaya rusing juga tu nak fikir nak sampaikan bantuan tu kan. InsyaAllah. Jadi boleh ke kalau kita buka sekejap ruang chat kita ataupun sesiapa yang ingin bertanya kepada Sister Hazwani ataupun nak berinteraksi, sebab kita ada di sini daripada Sister Auni Rosnin. Hai, Assalamualaikum Akak Hazwani. Ada juga ni sahabat saya Khairiah, dah bergenang. Samalah kita orang ni cepat sikit dia punya air mata keluar. Allah. Okay, ada ke yang sesiapa lagi ingin berinteraksi bersama dengan Sister Hazwani di chatbox ataupun nak tanya khabar ke dan sebagainya di ruang, boleh enable your microphone, kongsi pengalaman ke, ada menyertai mana-mana misi juga ke kan. Kita sama-sama sembang santai je. Ni Mamu. Muka dah dekat sangat dah tu Mamu dengan handphone tu. Okay, ada Sister Nurin Atikah nak tanya. Sister Nurin nak enable mic ataupun nak tanya dekat chat box? Okay, saya nak guna mic. Boleh Sister Hazwani? Boleh, saya sangat meraihkan, Masya Allah. I'm so happy right now. InsyaAllah. Okay, silakan Sister Nurin Atikah. Assalamualaikum. Saya nak tanya, saya baru join program sekolah web. Lepas tu tahun ni pun baru masuk universiti dan lagi beberapa hari je nak dekat final exam. Lepas tu saya dapat maklumat untuk siapa yang free untuk join sekolah web. Lepas tu kan sekarang PKP, macam mana saya nak join benda tu, lepas tu nak managekan masa dengan dengan saya punya assignment. Okay, so kiranya macam nak join misi kemanusiaan and at the same time nak manage masa sebagai student. Macam tu kan soalan dia, Masya Allah. Sebab dah nak dekat dengan final exam tu, betul Sister Nurin? Ya. Tadi sorry saya terganggu sikit. Bukan terganggu, saya ternampak daripada Muhammad Azli kata terutamanya terhadap phone. Oh, soalan dia, apakah cara akak untuk hadapi zaman remaja? Zaman remaja ni bagi saya sangat mencabar, terutamanya terhadap phone. Rasanya semua generasi tengah ada masalah phone. Kita ni, Allah, saya sendiri, sorry Nuri Atikah, nanti saya akan jawab. Cumanya saya sendiri pun tak tahulah nak jawab soalan tu. Saya pun ada kelemahan. Tengok ni apa saya pegang ni. Ya Allah, memang bangun pagi kita tengok phone dan sebagainya. So saya teringat sebenarnya gadget ni ataupun handphone ni umpamanya macam pepatah Arab katalah, pisau yang mempunyai dua mata. Sebab ada kita nak gunakan gadget ini sebagai ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Benda itu boleh bergantung kepada diri kita sendiri. Niat kita, intention kita apa? Nak pakai handphone ni sebab untuk mengisi masa lapang lah. So kita pun pakai. Ada setengah orang, Masya Allah, ada sahabat-sahabat Tarim Yaman, mereka belajar kat sana. Mereka menggunakan handphone ini sebagai satu medan dakwah. Contoh, baru-baru ini ada seorang sahabat, dia membuat satu WhatsApp group di mana mereka mengumpulkan jemaah-jemaah untuk kita buatkan satu rutin selawat selama 40 hari. Masya Allah. Antara selawat yang kami lakukan antaranya selawat tafrijiyah, kemudian banyaklah selawat-selawat. So sebenarnya bergantung pada kita, intention kita macam mana nak manfaatkan teknologi ni. Sebab kita tak boleh nak tunjuk jari je. Sekali kita
tuning jari kat sesuatu benda, 9 jari tuning ke arah kita, kan? Ke arah kita. So kita harus kreatif kerana dunia ni ibarat macam penjara bagi kita. Memang akan ada cabaran dia, tapi kita harus bangkit sebab dengan kita melakukan, maknanya mujahadah lah. Mujahadah, pahala di sisi Allah tu mudah-mudahan lagi tinggi. Okay, so kita nak jawab. Oh, ada sahabat saya, Hidayah Sakinah. Okay, nanti jawab soalan. So Nurin, boleh jawab soalan Nurin. Dia macam lama dah saya tanya ni. Okay. Masya Allah. First of all, I am so proud of you sebab tak semua orang ada semangat yang di usia muda. Okay, nak join misi kemanusiaan. So this is very very good. Cumanya dalam masa yang sama sekarang ni macam Kak Wani pun mengambil langkah yang berhati-hati juga. Maknanya kalau dulu kan kita akan allocate at least sebulan tu mesti akan ada a few program. Cuma disebabkan keadaan sekarang kita pun harus berhati-hati sebab walaupun kita buat misi kemanusiaan takut kita terlepas pandang dari segi sudut SOP. So it's okay, tak apa, buat masa sekarang ni mungkin boleh fokus kepada pelajaran dulu dan sekiranya COVID telah pun berakhir, maka macam mana nak balancekan masa dengan pelajaran adalah pertama macam awal-awal tadi tu yang Kak Wani share, letakkan matlamat. Sebab dia beza tau bila kita tak letakkan matlamat dengan meletak matlamat. Contoh saya bagi satu situasi, guru saya, Profesor Mohaya. Dia menceritakan macam mana tips dia. Dia kata bonda, dia panggil diri dia bonda. Dia kata bonda bukanlah pelajar yang cemerlang pun, bonda biasa-biasa je. Tapi yang membuatkan alhamdulillah bonda mendapat pelajar yang paling terbaik di universiti luar negara adalah kerana bonda meletakkan niat bila bonda nak belajar ni, bonda akan ajar dan memberi manfaat kepada orang lain. Dia bila kita ada niat macam tu, automatik kita rasa macam nak fokus. Masya Allah, saya pun still struggle lagi nak fokus ya, sebab especially bila kita online class, Allahu Akbar, online class pula dekat atas katil. Sedar-sedar je kita telah berada di alam lain ya. Masya Allah, itu cabaran juga tu. So kita letakkan matlamat dan harus ada jadual. Macam saya, walaupun nak kata busy, tak adalah busy sangat. Saya selalunya busy body je. Contoh kalau kawan-kawan saya sini mesti dia dah tahu. Saya tengah malas, saya akan suka kawan-kawan saya. So itu masing-masing ada hiburan tersendiri kan. Ada setengah orang hiburan dia adalah contoh bersembang dengan kawan. Ada setengah orang hiburan dia adalah menyanyi. Masing-masing ada hiburan sebab kita kalau tidak ada hiburan dia akan buatkan jiwa kita agak penat. So kita kena ada masa me time, macam tu lah. So me time saya adalah mengganggu kawan-kawan saya, Masya Allah. So walau bagaimanapun kita harus letakkan jadual supaya lebih praktikal dan kita tak serabut. So kalau nak letak jadual tu kena letaklah nombor pertama apa yang paling penting. Contohlah submission, assignment pertama submission dia dalam masa seminggu lagi. So tu letak tu nombor list yang pertama. Kemudian barulah ikut yang kedua, ketiga dan sebagainya. So dan make sure kita tengok jadual tu lah everyday. Janganlah kita tulis je lepas tu macam terlupa, so tak ada guna juga. So kena tengok dan kita kena, ni point terakhir ni paling penting, bergaul dengan orang-orang yang sentiasa nak memperbaiki diri dan nak mengecapi kejayaan. Sebab manusia ni dia macam satu vibration tau. So contoh kalau kita selalu bersama dengan orang yang macam alah let lu, kita pun akan let lu je. Kita akan macam tak ada semangat nak buat kerja. Tapi apa dia buat ni? Masya Allah, apa dia? Saya rasa tertekan stres agak. Itu sahabat saya tu, Mas Hafika. So saya pun dah lupa dah cakap apa tadi ya. Tapi basically macam itulah. Harapnya Nurin dapatlah apa info yang saya nak cakap. Maknanya pertama setkan, letak jadual dan make sure mengikut kronologi mana yang paling penting. Wallahu'alam. Okay, so saya rasa soalan daripada Sister Nurin tadi juga merangkumi daripada soalan beberapa juga yang sama, bertanyakan tentang macam mana nak menguruskan masa, study dan belajar tu sama ya, study dan juga aktiviti kesukarelawan. Tapi ada satu soalan ni daripada Sister Hidayah. Hai Sister Hazwani, macam mana nak sertai volunteer macam Sister? Ini soalan, saya rasa soalan basic yang malam ni antara mungkinnya pencetus kenapa ramai yang nak dengar malam ni, macam mana nak jadi volunteer. Masya Allah. Saya rasa saya macam kenal je Hidayah tu ya.
Macam sangat dekat je. Saya rasa mungkin dialah orang yang saya selalu mengganggu di tengah malam tu. Masya Allah. Thank you Nina sebab datang live ni. So dia ada banyak cara untuk kita nak start masuk misi kemanusiaan. Antaranya Muslim Volunteer Malaysia. Boleh check kat Instagram diorang selalu bukakan ruang dan peluang untuk join misi-misi di Malaysia. Kemudian MAPIM sendiri. Actually daripada tim MAPIM kami ada rancangan untuk membuat satu so-called ala-ala universiti lah, di mana kita nak train bagaimana aktivis ni harus bersedia dari segi sudut emosi dan juga mental. Sebab pernah saya dapat cerita ada seorang aktivis ni bila dia pergi ke negara yang berperang semua tu, balik tu dia terus kena jumpa psikiatris dan juga psikologis sebab dia tak boleh terima. So kita harus latih diri kita dan juga aktivis dari segi sudut tu lah, insyaAllah. Tu dalam perancangan lah. So mungkin boleh follow Instagram, dia dah follow, dapat Instagram saya Azani Helmi ataupun Nur Heliza Helmi ataupun MAPIM Official. InsyaAllah nanti satu hari nanti kita orang akan war-warkan. So kena sentiasa keep in touch lah, insyaAllah. Dan doa-doakan sebenarnya, nak cakap ke tak tapi nak minta doa lah daripada semua. Sebenarnya baru-baru ni saya ada meeting dengan satu yayasan ni, di mana kami insyaAllah doakan tahun hadapan kami nak bina yayasan sendiri. So bila kita bina yayasan sendiri ni lagi mudah lah untuk kita tarik orang untuk join misi kemanusiaan kan. So mohon doa sangat-sangat lah. Perancangannya tak tahulah awal tahun depan ke ataupun pertengahan ke ataupun hujung tahun depan, wallahualam. Tapi mohon doa lah semua, insyaAllah. Amin. Semoga niat yang baik tu dipermudahkan walaupun mungkin ada beberapa halangan dan cabaran, tapi insyaAllah semuanya kita doakan sama-sama lah supaya boleh juga memberi ruang kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama menyumbang pada dalam kadar kemampuan mereka juga masing-masing. Jadi kat sini ada satu soalan juga menarik. Ini lain sikit daripada konteks volunteerism daripada Sister Putri Anis. Assalamualaikum Kak Ika. Kawan saya dia dah keluar dari jalan Allah, solat dah tinggal. Boleh tolong bagi motivasi tak? Sini sedikit selingan untuk memberi motivasi. Sekiranya tidak keberatan lah untuk Sister Hazwani berkongsi. Masya Allah. Soalan ni sangat dekat dengan saya kerana baru-baru ini masa saya cakap saya suka berkawan dengan semua orang. So nak jadikan takdir, ada seorang sahabat saya ini dia baik tapi saya agak terkejut mungkin dia nak mengambil masa berehat daripada menyempurnakan dari segi sudut pakaiannya. Jadi saya mengambil, ni mungkin antara Putri Anis boleh ikut sebab macam mana benda ni kena try and error. Kadang-kadang setengah orang suka cara approach macam ni, ada setengah orang suka yang macam bomb terus, ada setengah orang yang macam sensitif. So benda ni saya tak boleh nak kata cadangan ini adalah cadangan yang paling terbaik. Tapi kita boleh cubalah. So antara yang saya buat adalah saya bagi masa dahulu. Waktu dia buat satu keputusan macam tu, saya tak terus DM dia, saya tak terus WhatsApp dia, saya relax je dulu. Malah waktu IG story dia, bila dia pakai tudung, masa tu saya akan komen. Saya akan bagi love emoji. Cantiknya Masya Allah. Supaya indirectly dia dapat kefahaman bahawasanya bila menutup aurat ni jauh lebih sempurna dan cantik. Tu indirectly kita berdakwah kepada dia dan memberi motivasi kepada dia juga sebenarnya. Kan orang kan suka pujian. Bila dia macam, bila aku pakai tudung ni ramai pula puji. So manusia pun akan happy. So mudah-mudahan itu menjadi salah satu punca motivasi kepada dia. Kedua, saya call dia actually semalam. Masya Allah. Sebab saya macam terfikir macam walaupun kita bagi masa kepada dia, takut-takut we never know kan panjang pendek umur kita. So saya pun macam bismillah kita buat lah, tapi dengan cara approach yang very light. So pertama saya call kata, Assalamualaikum, apa khabar, sihat tak? Kita bertanya khabar dulu. Kemudian barulah cakap macam ni. Pembukaan kata-kata tu adalah macam ni. Weh, kau tahu kan aku sayang kawan-kawan aku and you are one of them. So bagi aku faham. So kita cuba mendalami dulu situasi dia. Aku faham mungkin aku pun ada struggle aku sendiri juga. Mungkin kau nak ambil masa berehat. Cumanya is it okay if I would like to know macam apa yang membuatkan kau rasa nak berehat daripada menutup aurat sempurna. So sebelum kita terus hukum dia, kita tanya dulu. Kok mungkin disebabkan family bergaduh ke, mengakibatkan dia stress. Dia pun macam lantak pi lah. Family aku pun problem. Aku pun macam malas nak menutup aurat. Boleh jadi faktor macam tu juga. Ataupun maybe disebabkan persahabatan dia, environment dia jenis yang semua yang macam mana?
semua struggle untuk menjaga iman masing-masing. Ada pelbagai faktor lah. So bila dia dah menceritakan, so kita pun cuba validate their feelings, kata macam okay aku faham tapi aku doakan yang terbaik. Cukup, jangan tambah lagi. Kita cakap aku doakan yang terbaik sebab bila kita berceramah panjang, kadang-kadang orang tak suka. Orang rasa macam, masalah kau pun baik sangat sebab macam saya pun ada kelemahan saya. Kawan-kawan rapat tahulah apa kelemahan saya kan. So kita cakap je aku doakan yang terbaik dan aku sayang kau kerana Allah Ta'ala. Nak tahu, lepas saya cakap macam tu, terus kawan saya kata, kau dah nak tutup telefon ke? Nasihat dah lagi kat aku. Masya Allah. So ini antara approach yang sebenarnya bukan saya buat. Nabi dah tunjukkan dulu. Ingat tak waktu kat Taif tu, kan Nabi dah berdakwah dekat Mekah panjang sangat tapi orang sendiri tak nak juga. So Nabi tak paksa. Okay tak apa, orang Mekah tak nak terima, aku pergi ke Taif. Dan bila Nabi pergi ke Taif, Nabi punyalah excited dah macam okay inilah kot tempat yang terbaik untuk aku sebarkan agama Islam. Tapi tidak, bayangkan masa Nabi sampai je ke Taif, terus dibaling dengan batu sampaikan berdarah betis Nabi. Nabi berlari dengan terdengarnya kocakan-kocakan darah yang sangat-sangat dahsyat. Dan sampai disebabkan itu malaikat pun jadi geram. Malaikat berjumpa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kau nak aku buat apa kepada mereka ni? Aku boleh balikkan bumi Taif ini jadi hancur. Kau cakap pada aku akan tunaikan. Tapi hebatnya Rasulullah kata, tak apa, tak payah. Aku maafkan diorang. Aku sayang diorang. Cuma satu je permintaan aku. Jadikan tulang-tulang sulbi maknanya anak-anak keturunan Taif ni memeluk agama Islam. Masya Allah. Jadi kita nak jadi sebaik Nabi ni bukan senang. Tapi kita cuba juga. Mudah-mudahan inilah antara metod dakwah yang terbaik. Allah harap membantulah Putri insya-Allah. Terima kasih. Kita nak approach tu, kita kena melihat siapa target audience kita yang kita nak approach dan juga gaya laras bahasa yang bersesuaian. Yang penting ringkas, bukannya kita berceramah panjang. Alhamdulillah, terbaik perkongsian tu. Dan soalan daripada Intan Nur, saya rasa ini soalan yang menarik juga. Okay, saya seorang penjawat awam tapi at the same time saya ada menghidap penyakit yang menghadkan pergerakan fizikal saya. Boleh jadi sukarelawan tak? Saya teringin nak buat kerja amal. Macam saya cakap tadi, audiens-audiens kita adalah semuanya hati tergerak untuk memberi sesuatu. Setidak-tidaknya memberi sesuatu kepada ummah tapi mengikut kapasiti kita. Jadi pandangan Hazwani sendiri macam mana? Saya rasa sebab pula bila sorry lah semenjak ni saya hati tisu sikit. Maknanya Allah. Kita ni yang sempurna fizikal, kadang-kadang saya lah, kadang-kadang macam ada rasa penat kan, tapi dia maknanya Intan Nur ni walaupun diuji dengan kesihatan namun jiwanya tu Masya Allah lah. Doakan kami semoga ada kekuatan seperti Intan, walaupun kita sihat ke tidak sihat ke, kita sentiasa infakkan ataupun wakafkan diri kita untuk ummah. Baik, kalau untuk perspektif macam tu, ni antara cadangan saya lah yang kita boleh lakukan, benda yang paling simple. Dia tak semestinya join sukarelawan ni adalah yang paling terbaik. Kadang-kadang orang yang bersedekah, orang yang berinfak tu lagi terbaik di sisi Allah. Sebab kita tak tahu mana yang ikhlas, sebab takut-takut juga. Saya ni pun risau sebenarnya kan. Orang masih kata, Masya Allah aktivis kemanusiaan. Tapi takut-takut niat salah, tak ada langsung saham pahala. Tu benda saya rasa sangat-sangat risau. Jadi antaranya boleh infak, banyaklah ada yang di www.rayuansyria.com, ada juga NGO lain, silakan infak. Dan saya nak kongsikan satu tips yang sebenarnya tips ini telah mengubah hidup saya. Ada seorang jutawan ini, dia kongsikan di mana dia kata, nak tahu tak macam mana nak bagi rezeki lapang dan kesihatan yang berpanjangan. Kita sangat sukalah, kita ni kan kesihatan ni memberi impak yang sangat-sangat penting tau. Kalau macam baru-baru ni saya demam teruk, saya memang tak boleh bangun. Masa itulah kita macam ya Allah nikmatnya dapat solat dengan sempurna. Ya Allah nikmatnya dapat baca Quran dengan senang. So kesihatan ini sangat-sangat penting. So antara yang dia kata, perbanyakkan sedekah. Macam mana cara dia? Cara dia sangat unik dan amazing, Masya Allah. Dia kata, kan biasanya kalau kat kedai makan kan akan ada datang macam orang jual tisu ke ataupun orang jual keropok ke. So dia kata, okay, teknik dia, let's say orang yang jual tisu ni, kita cakap berapa semua ikut kemampuan sendiri. Ni saya cerita ikut kemampuan kita. Kalau kita boleh buat, Masya Allah. So kata, okay, saya nak beli semua tisu ni dan
saya nak minta awak tolong hantarkan tisu ni di setiap meja yang ada. So sedikit sebanyak kita bukan sahaja telah memberi sedekah kepada dia, tapi kita mendidik dia untuk menjadi orang yang pemberi juga. Masya Allah, bijak kan? Maknanya kita Masya Allah bagus lah untuk bersedekah, tapi dalam masa yang sama saya rasa kita perlu mendidik juga untuk semua ada sifat pemurah, pemberi. So sekiranya tapi kita doa lah mudah-mudahan Intan diberi peluang, sebab saya faham perasaan bila ada macam isteri ni nak buat misi kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah beri satu hari nanti, kalau tak sekarang satu hari nanti Allah akan bagi kemudahan dan kesihatan yang baik lah, mudah-mudahan saya doakan insya-Allah. Amin, amin. Ya Allah. Tengok daripada sudut yang pelbagai, ingin juga kita menyumbang kepada masyarakat. So balik kepada kita punya perbincangan kita, iaitu volunteerism, empowering your personality or character through volunteerism. Soalan daripada sahabat saya, Sister Khairia, bagaimana karakter dan kepribadian seseorang itu dapat menyumbang kepada semangat kesukarelawan? Kepribadian individu tu sendiri, adakah daripada sudut pandang Hazwani kita kena ada spirit tu dulu baru kita menyumbang, ataupun dengan menyumbang kita boleh memupuk spirit tu? Yeah. Sebenarnya dalam soalan tu pun dah ada jawapan dah, Masya Allah. kita ada senang cerita macam ni lah, macam konsep hidayah kan, macam aku nak berubah tapi hidayah tak lagi lah, tunggulah bila Allah bagi. Sama juga konsep dengan kita nak pupuk rasa maknanya berbakti kepada ummah. Jangan tunggu bila macam okey tunggu aku ikhlas je. Okey tunggu. Memang kita akan tunggulah sampai bila-bila, sebab nak tunggu ikhlas ni sangat-sangat susah. So kita buat dan sebenarnya saya dulu pun tak adalah tiba-tiba macam semangat macam ni. Waktu first mission saya mengaku waktu tu macam apa ni ya Allah, macam tak selesanya. Lepas tu nak kena macam berkumpul dengan ramai orang, sebab saya jenis yang macam itulah dimanjakan kot masa dulu kan. So macam tak selesa. Tapi bila kita constantly ataupun regularly mengajar diri kita untuk berada di situasi yang tidak dijangkakan, insya-Allah slowly dia akan melembutkan jiwa kita. Contoh mission yang saya rasa mission yang paling mencabar dan unik adalah ketika kita orang pergi ke Palu. Kan Palu rasa tahun lepas ke 2 tahun lepas, saya pun tak ingat. Masa tu mereka dilanda 3 bencana sekaligus serentak, iaitu gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi. Likuifaksi ni apa? Maksud dia bayangkan tanah yang rata tiba-tiba berputar, naik, turun, dia dah jadi macam washing machine. Putar yang mengakibatkan bila kita orang pergi kat Palu tu, Allahu Akbar, memang merembang bulu rumah. Actually bila cerita ni pun merembang lagi, sebab apa? Baunya sangatlah teruk. Dan kita orang bertanya lah, kenapa tempat ni bau sangat teruk? Dia kata ribuan mayat berada di bawah tanah yang sekarang kita tengah berdiri ni. Masya Allah. Lepas tu kita orang bertanya lah, mayat, merembang lah kan macam mayat. Habis tu diorang tak boleh keluarkan ke untuk kebumikan mayat-mayat kan? Dia kata kalau diorang keluarkan mayat daripada tanah ini, takut memberi efek dari segi sudut kesihatan penduduk-penduduk kawasan pula. Sebab diorang dah berapa hari, dah berminggu-minggu kat sana. So mengakibatkan kerajaan Palu pun mengambil keputusan untuk tak apalah, terpaksa biarkan macam tu sahaja. So kadang-kadang sebab tu kenapa kita kena sentiasa konsisten, sebab setiap mission tu mesti kita akan belajar benda yang baru, dan bila kita belajar sesuatu baru tu adalah satu nikmat dan dia akan mematangkan diri kita. So teruskan konsisten, mudah-mudahan kita istiqamah lah. Amin insya-Allah. Amin insya-Allah. Jadi having said that, mungkin ada beberapa lah sebab tadi pun Sister Hazwani kata kemungkinan perlukan ada satu sesi, bukanlah TOT, tapi untuk membentuk karakter tu supaya kita boleh menjaga emosi kita, ataupun kita boleh menjaga perspektif kita tu nak pergi dan juga bila dah berhadapan. Jadi ada beberapa tak yang pada Sister Hazwani ni, ini adalah karakter yang insya-Allah boleh membantu. Pertama sekali, ini pesan guru saya lah. Pertama sekali, niatnya harus dibetulkan. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan bermula dengan niat. So betulkan niat. Dan yang kedua, kita kena ada support system yang baik. Contoh macam saya, support system saya adalah family saya, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya yang selalu ingatkan. Sebab cabaran dia, saya mengaku,
bila jadi aktivis ni adalah nak jaga hati tu sangat susah sebab orang melambu-lambu puji. Padahal kita tak buat apa sangat pun, kita hanya menyampaikan hasil derma daripada rakyat Malaysia. Sepatutnya yang puji tu adalah orang yang menderma tu. Pujilah orang yang penderma tu. So nak jaga hati tu sangatlah susah, tapi kita kena sentiasa everyday reset balik niat. Yang kedua. Dan dari segi sudut personality pula, saya rasa tak adalah klasifikasi macam okay, orang kategori macam ni je boleh. Tak adalah macam tu. Benda ni boleh dilatih. Cumanya elemen yang sangat penting adalah sifat empathy. Sangat-sangat penting. Contoh, empathy bukan sahaja semata-mata kepada orang susah, tapi kepada tim kita. Contoh, ketua misi kami, Dr. Sani ni, benda yang saya belajar lah, dia ni empathy dia sangat tinggi. Contoh, bila dia dapat tahu aktivis kami demam teruk, so dia pun macam okey tak apa, hantar dia balik, pergi dekat office mana-mana ke, bagi dia berehat. Okay, kita belikan makanan untuk dia. Kita berehat sekejap daripada mission ni. Kita tolong dia dulu sebab dia ni penting. So, tahu empathy dan pada waktu bila dan pada situasi. Sebab kadang-kadang kan kita macam terlalu fokus on orang luar. Kadang-kadang sebelum kita peduli rumah, kita kena peduli rumah dulu. Maknanya orang sekeliling kita tu kita harus jaga dengan sebaik mungkin. So, ini antara karakter yang sangat-sangat penting. Sebab pernah kita orang tanya, satu eksperimen. Masa tu saya program dengan kakak saya Hariza Helmi. Kita orang tanyalah student-student, kata, okay, siapa di sini teringin nak pergi ke Syria? Ramai orang angkat tangan. Saya, Masya Allah, very good. Okay, siapa di sini nak pergi ke Gaza? Semua angkat tangan. Lepas tu kita orang tanya, siapa di sini nak pergi mission ke Bangladesh? Dah mula berkurang sikit dah. Daripada yang ramai semua tadi dah berkurang sikit dah. Okay, siapa di sini yang nak cuci toilet bersama-sama dengan kami? Terus diorang macam, okay. Nampak tak? Sebab itu nak jadi aktivis kemanusiaan ni, sebelum kita nak buat mission yang besar ni, benda-benda kecil ni harus kita perincikan. Maknanya tolong bukan semata-mata orang susah. Tolong semua benda. Tolong cuci toilet ke, tolong apa ke. Supaya dia melahirkan rasa ikhlas pertama. Dan yang kedua untuk kita sebenarnya nak rasa kebahagiaan tu. Maknanya bukan condition, okay bila tolong orang susah je kita rasa bahagia. Tak, kadang-kadang bila kita, benda yang paling simple, tolong mak ayah kita, tolong jadi pendengar. Sini mesti ada ramai student psikologi dan juga belajar counselling kan. Menjadi pendengar tu pun sangatlah besar. Masya Allah, you guys need to be proud. Sebab saya yakin dan juga percaya ramai di antara sini yang terdedah dengan situasi di mana kawan diorang nak mengakhiri kehidupan mereka, kemudian situasi family dan sebagainya. So menjadi pendengar tu pun antara amalan yang sangat-sangat baik. Itu dikira sebagai aktivis kemanusiaan lah juga bagi saya. So bagi saya, banyak pula bagi saya kan, kemanusiaan ni bukan bergantung kepada mission sahaja, tapi dalam kehidupan kita. Wallahualam. Saya suka tadi perkataan peduli ummah, kita juga kena peduli rumah. Kita kadang-kadang dalam pada kita nak menyediakan diri untuk melihat keluar tu, kita juga kena persiapkan diri untuk diri kita sendiri, jaga kita punya perincikan kehidupan sekeliling kita juga. Masya Allah, very simple. Okay, ada beberapa lagi soalan yang mungkin saya tak akan bacakan semua. Ada beberapa yang saya rasakan boleh untuk kita kongsikan bersama-sama sebab kita pun sekarang dah jam 10.01. Baik, mungkin ada 1-2 je lagi soalan, boleh Sister Hazwani? InsyaAllah boleh. Kak Mas pun boleh juga menjawab, Masya Allah. Kita pengalaman Kak Mas mesti ada yang unik. Itu slot lain, itu slot saya. Jadi saya kena jadi moderator, kita kena bagi speaker yang bercakap. InsyaAllah. Baik, ini satu soalan yang menarik daripada Muhammad Azali. Okey, Assalamualaikum Kak, maaf saya ada soalan. Dan yang sama juga, yang tadi yang tanya pasal telefon tadi tu. Oh, okey. Saya ada perasaan yang rasa berat untuk membelajarkan sesuatu untuk diri sendiri dan melebihkan kepada orang lain. Okey, soalan dia macam mana nak sayang diri dalam masa yang sama sayang orang lain. Very good question. Ini mungkin yang memang semua orang, bukan dia. Tapi bila Hazwani cakap tadi peduli ummah tapi kena peduli rumah. Diri kita pun mungkin rumah, kita boleh analogikan lah. Jadi macam mana tu? Nak balance, sayang diri, sayang orang. Aduh, kita ni soalan ni dah ke arah macam counselling dah ni. Mungkin Kak Mas boleh share. Sebab saya pun nak belajar juga kat sini, sebenarnya niat nak belajar kali. Mungkinlah Kak Mas kongsi sikit sebab rasa macam saya dah macam banyak tahu apa point saya cakap tadi. Okay, tu soalan tu patah balik kepada saya rupanya. Okay, so
belanjakan sesuatu untuk diri sendiri tapi dalam masa yang sama kita nak sayang. Ini mungkin daripada sudut pandangan saya dan juga apa yang mungkin kita boleh kongsikan kepada audience adalah macam mana kita nak inculcate self-love. Dalam masa yang sama kita nak sayang orang luar. Tapi dalam keadaan ini sebenarnya bila kita sayang kepada orang luar ataupun kepada keluarga kita, perkara pertama adalah untuk kita menjaga kebajikan diri kita dulu. Sama juga kalau macam kita naik kapal terbang kan, if anything the flight attendant akan cakap okay, put the oxygen mask to you first and then to those under your care. Maksudnya bila kita menyimpan rasa untuk memberi sesuatu kepada masyarakat, kita investment pertama ini investment pertama adalah diri kita, kesihatan mental kita, kesihatan emosi kita dan juga kesihatan kita secara keseluruhannya. Jadi apa juga perkara yang sebenarnya bukanlah selfish, tapi sebab ada orang selalu mengatakan okay, kalau kita tak nak kisah pasal orang tu atau kita buat self-love ni dia salah faham, dia jadi selfish. Tidak. Tapi dia bergantung kepada niat kita. Apabila kita memberi keutamaan pada diri kita dengan niat bila aku sihat, mental, fizikal, emosi, aku boleh lebih memberi yang lebih banyak kepada those under my care, my family ataupun masyarakat sekitar. Itu yang pada pendapat saya lah daripada sudut professional sesi saya sendiri. Tapi mungkin daripada aspek saya pulangkan balik soalan itu kepada speaker kita. Baik, sebab di sini dia lebih kepada practicality. Kadang-kadang macam mana kita nak wujudkan self-love dalam masa yang sama kita masih sayang kepada orang sekitar kita. Tak nak ada confuse self-love dengan selfish ni saya rasa. Ya, betul-betul. This is my 2 cents lah. Macam bagi saya, kod self-love itu sendiri pun jurangnya sangat-sangat banyak dan besar. Contoh self-love tu boleh jadi apabila kita mendedikasikan masa kita ni untuk Allah. Itu pun self-love juga. Kadang-kadang kita ni macam terlalu 24 hours dengan assignment. Bila macam contoh mak ayah kata, Meh turun makan, assignment. Lepas tu kemudian mak ayah tanya lagi, Meh makan, ni ada quiz, kejap. So terlalu busy mengakibatkan kita telah pun meneglect diri kita. Belum lagi kakak saya di Kak Jam mau buat kemunculan. You ada live juga ya. Masya Allah, tu kakak saya Heliza Helmi. Tiba-tiba dia buat kemunculan yang tak berapa nak muncul kat sini. So apa tadi nak cakap dah lupa dah. So maknanya self-love ini boleh dalam perspektif yang macam tu. Cumanya soalan Muhammad Azli tadi ni, mungkinlah dia terlalu fokus kepada orang lain yang mengakibatkan mungkin orang tak menghargai dia pun. Kan? Dan perkara ini perkara normal. Jangan salahkan macam kak aku yang salah ni kan. It's a normal thing. Kadang-kadang inilah satu cara yang Allah nak bagi kita lebih memahami manusia. Saya suka nak kongsikan analogi yang ada yang gelas, yang gelas dengan yang contoh macam ni lah. Memandangkan saya ada botol air kat sini. So manusia ni dia ada 2 kategori. Bayangkanlah ni macam botol yang kecil sikit Ada setengah orang kasih sayang dia ni takat macam ni sahaja. Ini je yang mampu diberikan. So bila orang kategori yang ni, Masya Allah mungkin Muhammad Azli kategori macam ni full kasih sayang dicurahkan, orang kategori ini macam rasa overwhelmed. Dia rasa macam kenapa aku dapat lebih daripada sepatutnya. Kategori kita pula, kita ni memang jadi suka bagi kasih sayang, tapi tak dinafikan mesti at least 0.01% tu kita mestilah akan happy kalau orang pun bagi kasih sayang yang sama rata dengan kita juga. So bagi saya ini adalah satu skill yang Allah tengah rezeki kepada Muhammad Azli untuk memahami manusia. Sebab kita tak boleh, saya pun ada kesilapan yang saya pernah buat juga. Semua orang saya nak bagi. Tapi ada setengah orang macam tak perlukan pun. So kita kena mahir. That's why penting kita kena ta'aruf dulu. Kan dalam Islam kan ada menyebut ta'aruf. So kita kena kenali dulu sahabat kita. Kalau dia jenis yang macam chill-chill, tak perlukan sangat. Then kita fokus pada orang lain. So di situ sebenarnya kita telah menyelamatkan diri kita daripada membaziri kasih sayang yang terlebih ini. Wallahualam. Wallahualam. Jadi nak memberi kasih sayang pun kena melihat sesi ta'aruf tu penting, sama ada orang tu perlu ataupun mereka ada setakat itu yang mereka perlukan. Kadang-kadang kita terlebih over pun dia jadi tidak efektif dalam membantu seseorang individu yang lain. Biasa kalau kita dalam sesi pun kita akan tengok juga macam mana kita untuk menjadi lebih efektif dalam membantu. So efektif tidak semestinya berlebih-lebih,
Kadang-kadang short, simple and sweet je dah cukup efektif untuk individu tersebut. So okay, sebagai konklusinya, Sister Hazwani, kita pun dah melebihi 8 minit ni, kita dah ambil masa lebih sikit daripada Sister Hazwani ni dalam kebizian. Mana tahu lepas-lepas ni kakak ada terselit ke lepas tu? Tak, tapi ada IG live juga. So mungkin lepas habis ni, jom kita serbu. Diorang setiap hari, setiap malam diorang ada belajar kitab Bidayatul Hidayah bersama dengan Ustaz Syed. InsyaAllah. So kalau tak mesti dia akan join, tapi sebab dia ada urusan lain tu yang tak dapat nak buat kehadiran pada waktu ini. Tak apa. So insyaAllah sebagai kata-kata terakhir, mutiara kata yang terakhir daripada Sister Hazwani merujuk kepada personality, karakter dan juga volunteerism ini, itu satu aspek, dan juga bagaimana untuk kita menyemai semangat kesukarelawan ini. Masya-Allah, masya-Allah. Pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada insan yang terpilih ini, 73 orang ni yang hadir, dan juga penonton di Facebook. Walaupun saya tak dapat baca komen daripada Facebook, tapi saya dapat merasakan bahawa kehadiran orang yang datang tengok live malam ni semuanya ada semangat macam mana nak contribute kepada orang lain. Masya-Allah. So I am so happy. I feel so loved right now, alhamdulillah. So secara ringkasnya adalah, pertama, apa-apa saja perkara kita nak buat kebaikan ni, niatnya harus kerana Allah. Kita masuk syurga ni bukan kerana amalan kita semata-mata, sebab kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Kan, dengan rahmat Allah. Macam mana kita nak tahu kita masuk syurga ni dengan rahmat Allah? Adalah dengan kita buat perkara-perkara yang Allah suka. Banyaklah, antaranya solat, berpuasa dan menjaga saudara kita macam mana kita menjaga diri kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, ni pesanan tak akhir lah. Perbanyakkan selawat. Selawat ni sebenarnya ni pengalaman diri saya sendiri, saya takkan share kalau benda tu saya tak rasai selawat tu. Baru-baru ni, sebelum ni saya macam yelah, bila PKP banyak benda yang mengganggu fikiran kita, yang mengakibatkan kita makin down, yang kita macam start question a lot of things tau. Sampailah satu tahap saya rasa tak boleh ni, tak apalah, aku tenangkan fikiran aku dengan selawat. So Masya Allah, keberkatan selawat ni Allah berikan satu keajaiban yang sangat luar biasa. Macam mana nak cakap, dia kebahagiaan yang saya rasa korang kena rasai sendiri. So antara selawatnya, macam mana nak selawat kan, adalah dengan membaca pembukaan dia, lepas tu continue. Contoh, buka dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ni pembukaan dia. Lepas tu kita sambung. Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih, Allahumma salli alaih. Sampai 1000 kali. Itu kalau paling terbaik 1000 kali lah. Tapi kita faham. Kadang-kadang 1000 kali tu banyak. Saya pun rasa macam tu juga dulu. Kita cuba start dengan nombor yang kecil dulu. Which is mengikut pendapat ulama, paling minimum kita kena selawat everyday adalah 300 kali. InsyaAllah, percaya cakap saya, walaupun 300 kali macam banyak, tapi insyaAllah achievable. Sebab saya sendiri dah buat. Saya ni pemalas juga sebenarnya. InsyaAllah achievable, 300 kali. Dan gradually, kita akan rasa seronoklah selawat, dan Allah akan bagi keberkatan dari segi sudut masa, dan Allah akan bagi keberkatan, ni yang paling best, kebahagiaan. Saya hairan. Saya macam dulu saya jenis yang macam kadang-kadang down, tapi tak tahulah, kadang-kadang saya rasa terkejut sebab yelah, kan sekarang student banyak kena submission walaupun baru minggu ke-4 tapi dah macam minggu ke-12. Oh my god. Tapi masa tu saya macam tak sempat nak mengeluh lah. Saya macam okay, tak nak kita kena hadap juga. So end up saya banyak gelak sampai kakak saya pun hairan. Ikan ni sihat ke sebab banyak sangat gelak. So saya pun macam fikir, berkata selawat kot. Sebab saya pun pelik macam aku ni stres ni, banyak kerja dengan ni. Tapi alhamdulillah. So ini cerita saya. Ada cerita yang saya dapat daripada sahabat-sahabat di Instagram. Mereka kata sebelum ni saya selalu bergaduh dengan mak saya. Bila saya amalkan selawat, tiba-tiba saya dengan mak saya okey. Itu antaranya. Lepas ada juga orang cakap, sebelum ni saya rezeki tersekat. Bila saya amalkan selawat ni, tiba-tiba saya dapat projek ratus ribu. Masya Allah. Jadi jadikan juga zikir ini menjadi satu rutin. Kita buat baik. At the same time kita harus ada vitamin pada jiwa kita, iaitu zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, hati kita akan jadi tenang. Macam mana kalau kita nak tolong orang
dalam keadaan hari tak tenang. Tak boleh juga macam tu. So kita kena persiapkan diri kita, perbaiki dari segi sudut amalan kita, kemudian barulah kita boleh menolong orang lain. Orang lain pun akan rasa kebahagiaan itu. Masya Allah. So satu rumusan kata-kata hikmah yang mencakupi segala aspek, ada juga rumusan dan juga ada tips untuk kita, sebab kita pun kadang-kadang macam saya sendiri, macam mana nak sampai 1000 kali. Kita nak fikir 1000 macam tu, sebab yelah nak cuba tu pun macam kadang-kadang dia mula lepas tu padam, istiqomah tu yang penting. Baik, terima kasih sekali lagi Sister Hazwani, moga-moga ada ruang lagi untuk kita bertemu di masa hadapan. Mungkin lepas COVID ni dah tak ada pun, mungkin kita boleh jumpa face to face sebelum graduate ke mungkin kan, saya tak jumpa lagi. InsyaAllah. Saya banyak nak belajar dengan Kak Amas ni. Baik. So terima kasih kepada partisipan kita. Tadi ada satu, sampai waktu kita tu sampai ke 90 lebih saya rasa, dah nak dekat 100. Cuma sekarang ni dah ramai yang mungkin yang dah live dan sebagainya. Jadi banyak yang say thank you. Okay, thanks for the sharing. Kalau tak ada siapa nak dengar, tak ada guna juga. So saya patut berterima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kepada yang sudi bertanya soalan. Maaf kalau saya tak sampaikan. Mamu. Saya tak apa. Okey. Mamu ni. Baik. Jangan lupa untuk isikan the feedback form supaya kami boleh berikan anda CTD point dan juga star point kepada student dan staff UIA. Kepada yang bukan student ataupun staff UIA, terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk bersama-sama kami mendengar Talkathon siri ke-24, dan insyaAllah kita akan ada sambungan yang ke-25 pada hari Isnin. So esok kita tak ada. So hari Isnin kita akan ada, tajuknya adalah, saya bacakan, Dear Parents, Let's Talk. So kita lebih menjurus kepada perbualan tentang isu-isu kekeluargaan mungkin, dan isu-isu anak dan juga ibu bapa. Baik, dan juga follow kami punya Instagram. Mungkin lepas ni Sis Hazwani pun boleh follow kita untuk tahu tajuk-tajuk yang seterusnya. Okay, our official Instagram is GMHMP 2020. Grand Mental Health Program 2020. Ini adalah satu kerjasama daripada Pusat Kaunseling dan Kerjaya dan juga banyak lagi collaborators di IUM sendiri, insyaAllah. So dengan akhir kalam, terima kasih banyak-banyak Sister Hazwani dan juga all the participant. Jaga diri, kita jaga kita. Stay safe, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini dove sikit. Hello. Thank you. Assalamualaikum. Menyanyi